Lepas tu bila benda ni mak ayah kita tahu, orang tua-tua, biasalah depa takut, ada pun tak payah duk check lah apa lah, ingat lah kan. Lepas tu saya start diet lah, makan. Sebab saya tanya cikgu sekolah saya, dia kenal juga. Dia kata kok lepas depa skop masuk tu depa buat apa? Dia kata dia check, dia kata perut ada problem. Lepas tu dia kata perut ni dia, tak tahulah cikgu tu cerita, doktor tu kata perut ni dia orang dia self healing. So kalau sikit-sikit tu kontrol makan, dia akan elok balik. Saya pegang dia punya scoping lah, saya kata okey lah kalau macam tu saya kontrol makan. Saya kontrol makan, lepas tu saya makan madu lah banyak. Madu tu ada satu ustaz doktor kot yang di internet yang mamu, nama apa, Tuan Zamri kan nama dia. Dia kata kalau sakit perut ni madu campur dengan ayam, makan waktu duha sampai zuhur. Saya duk amal yang tu, saya rasa alhamdulillah lah, sekarang ni perut rasanya tak ada problem dah. Kalau dulu dia selalu sembuh kan, angin sentiasa duk ada kan. Tapi anxiety tu tak boleh buang. Yang tu saya tak tahu. Saya pergi klinik Harmoni tu, sebut nama pula dah. Saya pergi klinik tu, doktor tu kata ada cara lah makan pil penenang, tapi dia kata nanti akan bergantung dengan pil tu sampai bila-bila, baik tak payah. Dia kena kontrol. Saya sekarang tu saya ketak kan. Dia jadi takut nak berhadapan dengan orang. Bila saya fikir-fikir, seorang ni tak apa. Bila saya jadi apa-apa doktor dah. Dekat kan. Saya berani juga. Kalau ramai-ramai crowd, saya memang tak berani. Sampai sekarang saya tak berani lagi. Dia jadi berdebar. Saya pun tak tahu nanti lah habis kuliah nak sembang dengan doktor, apa kaitannya perut dengan anxiety tu. Memang kata masa bulan puasa tidur malam mimpi mati kan, jenazah mati, mayat apa semua. Masa itu mungkin kita duk hantui kita kot. Lepas tu kebetulan jumpa 2-3 orang yang bekas pesakit anxiety ni, dia cerita benda yang sama, simptom yang sama. Jadi vertigo, nak terbalik dan sebagainya. Lama awak tuan-tuan. Sampai saya duk fikir, saya sembang dengan Banjit lah, saya nak buat keputusan saya nak berhenti ceramah pasal saya takut. Lepas tu fikir-fikir balik, apalah yang surau-surau dekat-dekat kawan-kawan ni saya main jugalah. Kalau tidak macam mana kita nak bina self confidence kan. Tapi ada kebaikan kan tuan-tuan. Kebaikan yang bagi saya, ingat mati tu bagus kan. Dulu masa kami sekolah asrama, warden kami tabligh, dia memang wajibkan kami baca Al-Mulk tiap-tiap malam. Alhamdulillah lekat istiqamah sampai masuk universiti. Lepas tu ialah manusia mudah lupa kan, lupa colang caling, sat tinggal sat buat, sat tinggal sat buat. Bila saya kena balik anxiety tu, saya tak tinggal dah Al-Mulk tiap malam. Tak tahu kemah lah, saya takut mati. Lepas tu mall memang tak pernah masuk dah. Daripada bulan puasa dulu sampai sekarang memang hati tak ada terus dekat mall. Bukan kata kita ni bagus, tak. Takut. Jadi perasaan yang lagi kalau masuk mall, lagi rasa macam mall tu nak terbalik. Rasa macam tu perasaan tu. Saya tak pergi sampai sekarang. Tak pergi langsung lah, kedai runcit kan. Tu pun cepat-cepat keluar. Kebaikan yang tu lah, tapi tak baik lah untuk anak-anak kan. Tapi berjalan kita takut pula kan. Tapi ada kebaikan dia. Baru ni kawan saya seorang kena. Dia main jumpa saya lah, ambil sanad lah kan. Sanad anxiety ni. Saya kata benda tu ada kebaikan dia. Tuhan sayang kat kita banyak ingat kat dia, kita banyak selawat, kita banyak istighfar. Saya mula terfikir, kalau orang yang tidak ada agama ataupun orang bukan Islam, bila dia kena penyakit ni macam mana dia nak bergantung. Sebab bila dia kena tu tuan-tuan, dia satu perasaan yang tak boleh gambar. Naik kereta takut, naik tempat tinggi takut, duduk seorang-seorang takut, ramai-ramai takut, diri tak kena, duduk tak kena. Susah kan. Lalu ni alhamdulillah perut dah okey. Anxiety tu, vertigo tu kadang-kadang dia main juga. Mudah-mudahan lah Allah sembuhkan lah. Mungkin dengan sibuk-sibukkan diri ni dia akan hilang. Tadi nak masuk dia, saya rasa tak ni. Saya tak apa kot jadi bapa hospital dekat. Dia perasaan tu dia akan main. Tapi tak apalah, tak ramai okey. InsyaAllah. Kita sambung tuan lah. Pasal kedua, kita berhenti tu sampai dekat kosot 78 seingat saya. 77-78 macam tu. Kita nak pergi terus fasa kedua. Fasa kedua ni pun tak banyak, kosot 79. Banyak, tapi bila saya kaji tengok, dia more tu pembacaan, dia bukan huraian kuliah. Jadi saya nak pergi sikit bab pasal kedua, kemudian kita nak masuk bab yang menarik pasal ketiga tu nah. Kita baca sikit pasal kedua, peraturan politik dan ekonomi pada zaman jahiliah. Okey. Yang pertamanya kita jawab tak apa kerajaan yang absolut. Zaman jahiliah merupakan masa yang paling empuk bagi para penguasa yang zalim. Dia kata zaman jahiliah, zaman orang jahiliah ni dia bukan stupid dan ignorance. Macam tu. Nak terjemuh jahiliah jahil kepada stupid pun tak dia juga, sebab stupid ni dia sufaha. Sufaha kan. Sufaha ni bodoh lah. Kalau jahiliah ni dia tak tahu, dia ignorance. Sebab nak kata dia bodoh tak boleh, sebab ramai orang-orang dalam zaman jahiliah pakar. Sayyidina Umar zaman jahiliah dia pakar.
berapa ramai sahabat-sahabat yang sebelum masuk Islam, pada zaman jahiliah mereka itu pakar pertempuran, pakar syair, pakar sastra Arab, pakar perniagaan, Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya, pakar. Jadi dia bukan bodoh, dia bukan sufaha, dia ignorance, dia jahiliah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, manusia itu umpama galian, khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam. Kalau zaman jahiliah mereka itu legend, depa tu dah power dia orang muda kata amat dahsyat, dah hebat dah zaman jahiliah. Zaman dia masuk Islam pun dia akan menjadi orang yang amat dahsyat, yang power lah, yang orang hormat. Sayyidina Umar zaman jahiliah dia orang respect, orang takut. Dia masuk Islam tak mengurangkan ketakutan orang kepada dia. Ali Al-Walid warrior, pahlawan, dia masuk Islam tak mengurangkan kepahlawanan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, panahan dia sangat tepat, sharp shooter, dia masuk Islam tak mengurangkan sedikit pun alignment panahannya. Tapi dalam Islam kita ni selepas zaman sahabat, siapa yang paling power panah? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, aku kalau panah 10 kena. Tapi kalau fatwa mungkin boleh salah, tapi kalau panahan, kalau 10 kena Imam Syafi'i. Baik. Sambung maka dia kata zaman jahiliah ni pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim, maka zaman jahiliah adalah zaman yang empuk, zaman yang seronok bagi mereka sebab rakyat mereka ignorance. Rakyat tak peduli. Pemimpin nak buat apa pun buatlah. Yang penting depa duduk di atas. Kan? Jadi pemimpin dia seronok. Ni bukan cerita Malaysia dah, ni cerita jahiliah. Pemimpin dia akan seronok bila rakyat dia bodoh sebab dia boleh buat sewenang-wenangnya. Kalau ada pemimpin yang tak berusaha nak memandaikan rakyat dia ataupun membuka ruang informasi kepada rakyat dia, maka pemimpin itu dia memang berniat agar rakyat dia bodoh, agar rakyat itu tidak naik, mempertikaikan dia. Korea Utara contohnya, kan? Begitu, rakyat dibiarkan bukanlah bodoh, ignorance, tak tahu apa-apa, lack of information dan sebagainya. Maka dia mudah memanipulasi rakyat dia. Saya fikir politik kita hari ini, meskipun kita mungkin berbeza pendapat dengan mana-mana tokoh kepimpinan, mana-mana parti dan sebagainya, tetapi saya yakin sekurang-kurangnya dia lagi okey daripada hari itu. Bukan hari itu, zaman saya kecil-kecil lah, zaman tuan-tuan muda. Dulu sampai tak berani nak cakap apa tu, silap sikit transfer, silap sikit, sampai orang tak berani nak voice out. Hari ini seorang menteri pun tak berani buat lebih kurang, pasal siapa pun dia akan kena. Tadi baru anak sultan kena dengan menteri besar dah. Hari ni tak ada orang boleh mendabik dia yang paling selamat. Siapa pun dia silap dia akan kena. Sekarang ni satu segi bagus, tapi segi yang kedua takut nanti orang hilang adab dan nilai, kan. Tapi satu sudut baguslah, sekurang-kurangnya pemimpin dia tak berani buat sewenang-wenangnya. Okey, dia tak berani buat sewenang-wenangnya. Jadi setiap ruang itu dia datang dengan pro and cons, biasalah tu. Okey, baik. Pada umumnya mereka lebih condong menganut sistem pemerintahan yang absolut. Biasanya keluarga pembesar selalu diagungkan. Okey. Sebagaimana yang terjadi di Parsi. Keluarga Sasanid menganggap bahawa kekuasaan yang mereka miliki itu tak lain adalah anugerah dari Tuhan. Keluarga Sasanid selalu berusaha keras mungkin untuk meyakinkan rakyatnya bahawa hanya keluarga Sasanid sahaja yang berhak untuk berkuasa. Sampai semua rakyatnya meyakini bahawa mereka tidak berhak sedikit pun untuk memikirkan hak mereka dalam pemerintahan. Sampai tahap tu. Bila mai wangsa Sasanid ni, pemerintahan keluarga Sasan ini dalam pemerintahan, maka sampai rakyat merasakan ini negara ni bukan kita punya, dia hak depa. Depa boleh menentukan apa saja. Maaf sebut direct. Ini yang berlaku di Saudi. Sampai rakyat rasa macam tak boleh buat apa. Keluarga royal itu menentukan segala-galanya. Okay? Dia boleh menukar apa saja yang dia nak, dia boleh menentukan apa saja yang dia nak. Masalah dengan keluarga Saud ini adalah bila mana mereka keras dalam sesuatu pelaksanaan, mereka terlalu keras sampai tidak membuka ruang langsung untuk rakyat mereka. Tetapi sekali mereka longgak, mereka macam satu empangan yang mereka terus buka besar sampai dia pecah, jadi orang sampai jadi euforia, istilah dia, kan. Bila dah lama sangat ditekan, sekali dia buka macam konsert Pitbull ke baru dia, kan. Kita pun tengok, sakan ni kok. Lambat saya komen ni, tapi sakan. Sebab apa? Sebab sebelumnya mereka terlalu ditutup sampai tak ada ruang. Tiba-tiba bila dibuka sekali, dia macam empangan yang lama telah ditutup, tiba-tiba dia dibuka, dia akan melonjak keluar. Itu istilah euforia seseorang itu, kan.
Setengah orang katakan budak-budak yang duduk dalam keluarga yang terkongkong ni, sekali dia keluar pergi belajar di luar, dia silap jumpa kawan, dia akan lagi boh daripada kawan yang duduk boh lama dah. Orang tak biasa jahat ni, sekali dia jahat dia lupa diri, teruk pada kawan nak jahat lagi. Yang tu yang kita takut. Sebab tu mak pak sekarang, bukan sekarang lah, dulu pun Saidina Ali pun katakan bila anak remaja ni kita berkawan dengan dia, dia teringin nak rasa pergi main bowling, kita pergi dengan dia, kita main bowling dengan dia. Tapi bila kita tutup, dia akan pergi juga bowling tu, dia akan pergi dengan kawan dia yang lain, kan? Macam itulah misalnya. Kalau karaoke macam mana Ustaz? Karaoke tak payahlah pergi karaoke di rumah lah. Beli set tu di rumah, nyanyi di rumah lah, ya? Bukan apa pergi tak buat maneh, melainkan orang boleh buat satu karaoke yang cerah, yang nampak. Yalah, karaoke ni saya pun rajin pergi dulu zaman bujang kan. Okey je pergi menyanyi, balik tu pergi sembahyang. Tapi saya faham suasana dia tu tak menggambarkan satu bi'ah soleh yang katakan, satu suasana yang soleh itu nampak jahat lah kan. Kalau orang boleh buat satu yang nampak ceria, yang nampak terang menerang kan, tapi tak payahlah, nyanyi di rumah sudahlah, no? Macam mana saya nak kata, saya tak boleh kata siapa buat karaoke macam tu fardu kifayah, tak boleh kan. Bukan fardu kifayah lah, mesti tak tahulah. Tapi maksudnya kita buat nyanyi di rumah lah kan. Saya pun tak pergi lah lama kahwin, saya tak pergi dah. Cuma perangai nak menyanyi tu ada lagi. Saya beli mikrofon buah di rumah lah, duduk dalam bilik tu kan, duduk sorang-sorang. Tak kira habis lama sikit, mak saya meretuk tingkap, hoi menyanyi apa rumah sebelah aku dengar kan. Kadang-kadang lah kan, geram, kita manusia tuan-tuan lah. Begitulah. Tapi lepas kena anxiety tu tak ada arah mengaji lah. Ya, Tuhan tegur bagus juga lah. Baik, keluarga Sasanid, maka sampai rakyat rasakan dia tak layak. Dulu sahabat saya seorang masa di UAE, Abdul Rahman nama dia, saya ingat sampai sekarang. Saya buat degree masa tu, dia buat master. Dia buat master perbankan Islam. Tapi masa UAE, kalau first year kena masuk kelas peralihan bahasa. Jadi saya duduk kelas dengan dia, rapat lah dengan dia. Dia cerita guru dia semasa degree di Universiti Madinah dulu pernah tegur keluarga deraja. Dia tu sampai sekarang tu tahun 2010 masa dia cerita ke saya tu, hilang tanpa jejak, tak tahu pergi mana penjara, tak tahu apa pun, tak tahu dia tahu. Hilang dah, siapa tak berani cari. Sampai tahap tu dia, tekanan yang sangat dahsyat di sana. Nampak kayak macam tu, tapi tekanan yang sangat dahsyat. Bila mai putera Salman ni, dia mungkin cuba buka pintu, tapi dia melampau sangat, dia buka lebih sangat. Ya. Dulu tuan-tuan zaman As-Saud, dia Abdul Aziz As-Saud kan, lepas tu As-Saud kan, dia buh sepada nama moyang dia tu. As-Saud zaman tu sampai dia terlalu terkejut sebab Saudi kaya tiba-tiba bila Amerika buat main dengan syarikat minyak dan sebagainya. Dia kaya sampai tahap masa tu rasuah dah berleluasa, dah teruk sangat dah, sampai orang pergi jumpa raja untuk puji raja dan dapat duit. Maka sampai tahap golongan ulama di Saudi masa tu jumpa dengan King Faisal yang merupakan putera raja, minta pi ambil peralihan kuasa cepat-cepat. Sebab kalau dia biarkan, Saudi akan musnah. Sebab tu bila King Faisal naik, dia buat reform dekat Saudi. Dia lah antara yang dikenang lah King Faisal, tapi akhirnya dia juga dibunuh sebab kekerasan dia terhadap Israel dan Amerika Syarikat. Tapi dia dibunuh oleh anak saudara dia nama Faisal juga. Tapi yang menjadi polemik dia, anak saudara dia tu bunuh dia sejurus lepas anak dia balik daripada barat. Wallahu ta'ala alam lah benda ni main daripada konspirasi ke apa, tapi faktanya begitulah. Tapi dia maafkan anak saudara dia tu. Baik. Jadi keluarga Sasanid ni sampai tahap orang tak berani bertikai. Keluarga Sasanid ni tuan-tuan, depa ni lama. Macam mana depa tak jadi hebat? Depa mula dapat Empayar Parsi tu pada tahun 224 Masihi. 224 Masihi, zaman Manor. Mana depa Parsi dah ada lama, tapi keluarga Sasanid tu dapat. Dia punya pemerintah pertama dia nama Ardashir the First. Sampai tahun 5 lepas kemudian dia berjaya membangunkan Parsi, ketamadunan, sastra dan sebagainya, mengukuhkan ketenteraan. Zaman ni Arab jadi apa? Arab yang kita dah bincang dalam kuliah-kuliah sebelum ni tu. Depa ada orang pandai, depa ada orang bijak, depa ada pahlawan, tapi mereka lack of leadership. Tidak ada orang yang boleh pimpin depa. Tapi ada juga pemimpin yang hebat, tapi leadership di sudut yang membawa roh. Ada orang boleh memimpin, tapi kepemimpinan yang tanpa roh, dia akan berlalu macam tu ya. Ada orang yang dia memimpin dengan roh, setelah dia pergi meninggalkan kita masih merindukan kepemimpinan dia. Kalau saya secara peribadi, Allahyarham Ustaz Fadil Noh, dia dah tak ada dah, tapi kita rasa sangat terkesan dengan dia tu. Allah tu Roni Aziz.
bagaimana kita merasakan sangat itu orang yang memimpin dengan roh. Jadi 224. Kemudian tahun 579 Hijrah, ni saya bagi cepat, masih zaman Khosrow. Khosrow ni zaman kemuncak ketamadunan mereka, dan mereka ini adalah satu mengamalkan agama yang menyembah api lah. Di sini dia tulis dah. Apa kita cerita je lah. Okay. Ada saya baca. Mereka ni sembah api, dan mereka ni antara yang awal sekali yang meyakini monoteism. Dalam era itu tahun kurun keempat Masih itu, zaman tu dah berkembang politism lah, penyembahan banyak Tuhan. Bahkan di Mekah pun macam tu lah. Allah mereka percaya, tetapi Allah bukan satu-satunya. Itu masalah dengan mereka. Tetapi di Parsi mereka dah percaya satu-satunya Tuhan. Konsep keesaan Tuhan tu mereka dah percaya. Cuma mereka tak letak Allah, mereka letak api. Musuh-musuh itulah. Okay, cuma kita dah bincang sebelum ini, agama yang mereka amalkan itu agama Zoroaster, Zoroastrianism, iaitu agama yang kalau asalnya agama itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Zotura, iaitu menyembah Allah. Cuma api hanyalah kiblat. Cuma malangnya itulah, lama-kelamaan api itu jadi sembahan kan. Baik. Kemudian dalam tahun 602 berlaku peperangan antara Parsi dengan Rom. Kita dah bincang, ingat dulu yang saya bawa Sunan Tirmizi tu, yang hadis tentang Rom lawan Parsi tu kan. Okey, yang peringkat awal Parsi menang. Ingat tak kita cerita yang orang Islam sokong Rom kan? Macam orang tengok MU lawan Liverpool, itulah kan. Kita orang Islam ni, kita tengok orang bukan Islam. Tak baik macam ni. Tarik balik lah. Kita tengok orang bukan Islam je kelak kan. Maksudnya orang Islam tengok Parsi lawan Rom tak nak kena menang dengan kita pun. Tapi mereka sampai tahap, kan kita dah baca hadis Sunan Tirmizi tu, sampai betting. Imam Sayyidina Abu Bakar betting dengan mereka kan, mau ikut unta. Sebab masa peringkat awal perang, Rom menang. Parsi menang. Kan? Mungkin sekarang kena 5 biji, nanti tukar pengurus menang banyak kan. Tunggulah lepas ni kan. Okay. Dia akan sampai waktunya. Dalam ni Kedah JDT no. Baik, zaman tu zaman siapa? Okey, ini zaman Khosrow kedua lawan dengan masa tu dia punya pemerintah Rom, nama Phocas, Phocas. Phocas. Saya tak kenal Phocas ni, saya baru baca 2-3 hari lepas. Tapi Maurice ni dia bangsawan terkenal Rom. Dia bukan Rom sangat, dia Byzantine lah, Rom Timur ni kan. Maurice tu dia, kalau tuan-tuan baca sejarah dia pahlawan, penyair, bangsawan yang hebat lah. Maurice terbunuh dalam perang ni. Parsi menang, maka orang musyrikin seronok. Orang Islam duk harap agar Rom menang. Bukan sebab sokong Rom tu, tapi sebab sekurang-kurangnya ada tali pengikat. Depa tu bukan alul kitab zaman tu, cuma sekurang-kurangnya kita bercakap ada kalimatan sawa kan, ada kalimat yang sama. Kan ada ayat Quran katakan, ya alul kitab ta'alau ila kalimatin kan. Wahai alul kitab, mai kita bincang kepada kalimatan sawa, kalimat-kalimat yang sama. Kita ada 9 perbezaan, satu yang sama. Kita jangan bercakap tentang 9 tu. Satu, hampa kami sebut Ibrahim, apa sebut Abraham kan? Sejarah hampa dengan sejarah kami lebih kurang kan? Kita bincang yang tu, yang titik-titik persamaan itu, daripada kita bercakap titik-titik yang berbeza. Jadi ada ruang yang sama itu, mungkin itu ruang untuk kita dakwah mereka. Maka setidak-tidaknya ada pertalian itu kita dengan mereka. Macam kita di Malaysia sekarang, kita ada Buddha, kita ada Hindu, kita ada Kristian. Sekurang-kurangnya Kristian itu kita ada juga beberapa tali yang mengikat kita dengan mereka. Ya, kekurang-kurangnya, maksudnya kalau kita ada 2 step nak pergi untuk dakwah Buddha dengan Hindu, tapi nak dakwah Kristian kita cuma perlukan 1 step saja. Sekurang-kurangnya apa semua tu dia tahu kan, sekurang-kurangnya macam tu. Macam tu. Jadi begitulah. Itu yang menyebabkan Islam sokong Rom masa tu. Kemudian dalam tahun 628 Maharaja Phocas tadi tu telah digulingkan oleh adik-beradik dia. Maharaja apa? Heraklius. Heraklius naik. Maka Heraklius nak repeat balik. Lawanlah dengan Parsi, pertempuran seterusnya, dan masa tu Islam dalam masa tu Rom menang. Rom menang. Kita dah bincang dah cerita tu kan dalam tajuk sebelum ni. Rom menang. Ini cerita dia Heraklius. Okey. Kemudian selepas kekalahan Parsi, pimpinan Khosrow kedua tu, dia digulingkan, anak dia sambung. Anak dia pakai gelaran ni, saya ambil dalam catatan, Kavad.
Lepas tu Kaabah digulingkan. Datang pemerintah seterusnya nama Ardashir ketiga. Digulingkan lagi. Mai zaman Shah Baraz pun digulingkan lagi. Kemudian dia mai zaman Boran. Boran ni menarik. Boran dia anak kepada Khosrow kedua. Boran ni perempuan. Dia Maharani Boran. Cerita pasal dia pun hebat juga. Tengok di YouTube. Tapi yang versi orang putih ni lah, Melayu tak ada. Boran ni dia keluarga dia dibuang setelah bapa dia semua ni dibunuh, digulingkan, maka keluarga dia dibuang. Adik-beradik Sasanid juga Sasan lah dia panggil. Dalam bahasa Arab dia kata Malikul Malik. Dalam bahasa Inggeris kata nak cari King of Kings. King of Kings. Di sini disebut. Dalam ni disebut raja dari Sagi kita akan jumpa. Maksudnya itu melambangkan satu geng keluarga Sasan ni, keluarga dia raja yang tak boleh disentuh. Maka Boran ni dia buat satu bukan helah lah, perjuangan nak tuntut bela nak dapatkan balik tahta ayah dia. Maka dia naik jadi Maharani pertama dalam kerajaan Parsi. Nama dia Boran. Dia naik. Kalau Fatani Darussalam, memang zaman kegemilangan Fatani ialah pada zaman pemerintah perempuan. Raja Ungu, Raja Kuning, Raja Biru tu, zaman raja-raja perempuan tu semua perempuan. Zaman kegemilangan Fatani. Baik. Maka zaman Boran ni dah naik, cuma malangnya adik dia yang nama Azimid. Ni saya ambil bahasa Inggeris. Azimidok. Azimidokth. Azimidok ni telah racun Boran ni. Sorry, tak racun. Bukan racun. Dia fitnah lah Boran ini, buat satu plot agar Boran ini dibenci dan digulingkan. Okey. Kemudian Azimidok ni naik. Adik dia sendiri tak puas hati kat kakak dia. Azimidok ni perempuan juga. Perempuan dengan perempuan dia pun ada salah sikit. Tak apalah, dia naik. Dia tak ada sisterhood. Kalau lelaki dia ada brotherhood kan. Bila Azimidok ni naik, datang. Kenapa saya kena baca ni? Saya nak sebut nama-nama yang tuan-tuan akan kenal sekali lagi. Datang seorang lelaki, nama dia Rustum. Panglima Rustum ni tuan-tuan kenal dah lah. Rustum ni dia ada hati dekat Boran. Maka dia tak puas hati lah. Bukan markah dia, tapi dia suka kat Boran tu. Crush lah, orang muda kata crush. Tapi mana-mana rancak lah dah. Mana-mana pun tak betul lah kan. Berdosa lah. Tapi kira ni, Rustum ni ada hati dekat Boran ni, maka dia pergi bunuh Azimidok ni. Dalam sejarah yang saya baca tu, dia tekap dengan bantai, mati. Kemudian dengan matinya itu, dia dengan pengaruh yang banyak pada Rustum ni, dia menaikkan semula Boran. Okay, zaman ni dah berlaku ni, ini dah zaman Nabi dah ni. Okay, zaman ni. Sebab selepas Boran naik balik sebentar saja, kemudian Boran juga dibunuh, naiklah pengganti baru yang nama Yazdajid. Yazdajid ni bila tuan-tuan baca dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir sebut zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, banyak sebut Yazdajid. Yazdajid ni lah orang dia. Yazdajid ketiga, 632 Masihi. Okey, dia pimpin lah. Okey, 632 Masihi. Zaman ni zaman Nabi ke? Nabi ada lagi. Sorry. Yang pastinya perang Qadasiyah berlaku 636. Ya, salah. Yazdajid naik 632 Masihi. Perang Qadasiyah berlaku tahun 636 Masihi. 636 Masihi zaman Sayyidina Umar, sebab Qadasiyah. Tuan-tuan kira sendirilah nanti lah. Saya pun tak berani sebut pasal Masihi ni, saya takut silap. Jadi zaman Sayyidina Umar, maksudnya Yazdajid dah ada dah zaman Qadasiyah tu. Zaman tu Panglima Rustum memang terkenal. Satu lagi Panglima apa yang terkenal? Parsi, Hurmuzan. Saya masih ingat dalam satu kisah disebut Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, bila mana sebelum pertempuran Qadasiyah berlangsung, zaman tu geng-geng, sebab macam ni, dia pun pecah dua. Zaman Sayyidina Abu Bakar yang duk lead perang Khalid Al-Walid. Okay, clear. Zaman Sayyidina Umar kata kita pecah dua tim tu serentak, simultaneously. Satu geng attack Rom, satu geng attack Parsi. Khalid Al-Walid diturunkan jawatan. Yang jadi ketua attack Rom ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang jadi ketua attack Parsi ialah Sa'd bin Abi Waqqas. Okay, pecah dua. Okay, lepas tu
masa bertempuran dengan Rom tu, pertempuran Yarmouk itu, Khalid Al-Walid terpaksa buat gila sikit sampai menang. Bila menang, terus tim komando Khalid Al-Walid ni, dia ada tim dia yang 10 orang macam tu, bergerak terus pergi ke Parsi nak backup geng Sa'ad bin Abi Waqqas pula ke pertempuran dengan Parsi. Kemudian Khalid Al-Walid and the gang komando elit yang tak berapa ramai ni pun redah satu kampung demi satu kampung. Terus dah sampai dekat tim Islam yang besar tu, dia masuk ke satu perkampungan nama Harrah. Perkampungan nama Harrah. Masa tu Yazdaji ni hantar seorang lelaki, nama dia Allahumma salli ala Muhammad, Abdul Masih. Abdul Masih, bila sebut Abdul Masih, clear lah tuan-tuan. Siapa dia? Kristian lah tentu. Masih. Abdul Masih. Sebab ada catatan mengatakan Parsi era-era hujung dia, geng-geng Sasan ni dah jadi Kristian. Saya contoh. Okey. Tapi geng-geng Mar'ai jadi Islam dan jadi tokoh besar lah dalam Islam. Okey. Pening tuan dah nampak. Anxiety. Baik, sambung. Dia jangan sebut, dia teringat. Maka bila Khalid Al-Walid berdialog dengan Abdul Masih ni, Abdul Masih ni dia jadi macam orang panggil apa, utusan yang Yazid hantar untuk berdialog dengan Khalid Al-Walid. Common law zaman dulu, utusan apa jadi pun tak boleh bunuh dia. Zaman dulu kan. Jadi bila Khalid Al-Walid dialog dengan dia, Khalid Al-Walid tanya, awak datang daripada mana? Dia kata, saya datang daripada punggung bapak saya. Dia cakap main-main. Khalid Al-Walid tanya, maksud aku daripada mana? Dia kata, daripada perut mak saya. Dia balas macam tu. Khalid Al-Walid dah geram dah. Dah, sekarang kamu berada atas apa? Anta qaim ala ma anta qaim. Maksudnya kalau zaman tu orang faham dah, hang berdiri atas apa? Bermaksud hang agama apa? Maksudnya macam tu. Hang berdiri atas apa sekarang? Khalid Al-Walid tanya dia. Dia kata, berdiri atas tanah. Nah, itu betul. Khalid Al-Walid kata, hang faham tak bahasa? Hang sekarang ni dalam agama, tak sebut agama, dalam apa? Dalam apa hang ni? Dalam bumi dia kata. Cakap mami. Maka Khalid Al-Walid tanya dia, hang tak faham bahasa ke hang buat tak faham? Dia tak aku jawab apa yang hang tanya. Rupanya orang Kristian. Kemudian Khalid Al-Walid kata, aku tanya hang elok ni. Maka Abdul Masih kata, aku pun jawab elok. Dahsyat orang Kristian, dia berani. Tapi Khalid Al-Walid tak boleh bunuh dia utusan. Dan Khalid Al-Walid tulis satu surat, bagi dekat dia, bagi dekat hang punya raja lah. Masa tu Yazid dan panglima besar dia Rustum dan juga Hurmuzan. Okey. Bagi dekat hang punya raja. Surat tu Khalid Al-Walid kata, salamun ala manittaba'al huda. Sejahtera kepada orang yang mengikut hidayah. Itu memang surat orang Islam hantar kepada tentera musuh, memang macam tu dulu. Okey. Sejahtera kepada orang yang ikut hidayah. Termasuk kalau hangpa masuk Islam, hangpa sejahtera. Tak masuk Islam, tak. Kita mungkin boleh guna sunnah tu, no? Jumpa orang kawan-kawan kita kan, salamun ala manittaba'al huda kan. Selamat sejahtera kepada kamu kalau kamu ikut hidayah kan. Kalau Ali kata, Maha suci Allah yang telah menghancurkan kamu, memecah belahkan kamu, merendahkan kamu, menghinakan kamu. Sekarang aku tawarkan kamu serah diri. Kalau masuk Islam, kamu akan dapat semua yang kami dapat, tak ada apa yang rugi, cuma sembah Allah. Kalau kamu tak masuk Islam, tapi kamu kena bayar jizyah lah, tapi kamu akan selamat. Ataupun kita berperang, kamu pilih yang mana? Bila surat tu sampai dekat Hurmuzan, dia sangat marah. Dia kata, mai mana geng-geng Madinah padang pasir yang dia tak tahu kerajaan Parsi yang ribuan tahun punya kaya dan hebat ni. Siapa budak mentah yang nak cabang aku? Maka Hurmuzan sendiri bawa tentera dia 120,000 orang turun nak bertempur. Masa tu Khalid Al-Walid dah masuk dah dengan geng Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Berlaku pertempuran pertama. Sebelum start pertempuran, Hurmuzan turun ajak Khalid duel one by one. Bila lawan, Khalid dah tindah Hurmuzan nak tikam saja. Orang Parsi main tipu. Mereka serbu Khalid ramai-ramai. Bila dia serbu Khalid ramai-ramai, Qaq bin Amr turun backup Khalid Al-Walid. Maka mati habis, Hurmuzan lari dan tentera yang lain pun lari. Jadi dia berkejam. Tuan-tuan kalau baca sejarah perang Qadasiyah ni, dia siri peperangan yang panjang. Berapa tahun perang ni. Dan tuan-tuan tengok betul, kalau saya boleh share link tu sekali lagi, tapi bahasa Inggeris lah. Dia bukan perang Qadasiyah saja, perang Parsi. Tuan-tuan tengok raja-raja Parsi ni sampai perang kat sini, perang kat sini, dia makin lari sampai ke arah China dah. Kenapa makin hujung? Sebab dia pun makin lari daripada orang Islam. Tapi orang putih dia tak kata macam tu lah.
Orang putih kata pasal ada hubungan antara dinasti Tang di China dengan Yazdajid ni. Tapi tak apalah. Kita sejarah Islam memang mereka lari. Okey. Berlaku perang yang lepas pada tu berlaku perang apa namanya Zu Salasil ataupun pertempuran rantai. Pertempuran yang awal ni. Dia dah banyak Walaja yang kemuncak dah Qadasiyah lah. Perang rantai ni, Hurmuzan perintahkan semua askar dia bubuh rantai dekat kaki. Rantai dan bola rantai yang besar, bola besi ikat di kaki dan baju yang berat. Apa tujuan Hurmuzan buat macam ni? Sebab dia kata sebelum ni apa rajin lari. Rajin lari sangat kali ni. Bukan lompat parti, lari kan. Rajin lari sangat, maka aku bagi binatang ni apa tak payah lari dah, ikat dengan rantai. Kan? Bila tentera Islam sampai, ni sejarah tu tuan. Kalian boleh tengok, pakai ikat di kaki rantai habis. Maka dia kata ni peluang sudah baik. Maka dia kata tentera Islam, jom kita main aci dengan duduk lah. Macam tu ibarat dia. Maksudnya kita main, kita perang tapi bukan perang fight macam tu. Kita fight sikit, kita lari sikit. Pergi sini, kita merebak. Biar sampai orang Parsi rasa macam orang Islam takut, mereka kejar. Macam tu. Okay? Jadi bukan kita takut, kita nak bagi mereka penat. Sampai lari sampai orang Islam boleh bunuh tu tapi saja nak psycho otak mereka. Cuit sikit, undur sikit, cuit sikit, lari pergi sini sikit. Macam tu. Kali boleh susun strategi macam tu bagi berserabut kan. Akhirnya tuan-tuan, tentera Parsi surrender, menyerah kalah yang ada di situ. Apa punca menyerah kalah? Penat kan, tak larat. Pasal nak ligan dengan besi di kaki kan. Penat. Mula-mula dia paksa moral lebih tinggi. Sebab tentera Islam lari ni, padahal bukan lari, nak main mereka lah. Ya, mereka penat ligan, maka mereka surrender, mereka kata okey, cup, tak larat. Surrender. Kalah mereka dalam peperangan pertama. Dalam peperangan yang kemuncak tu, Qadasiyah tu 636 tu 636 636 Masihi tu, memang tentera musuh ni depa bawa 30 ekor unta tu minimum yang saya jumpa, minimum 30. Saya jumpa dalam buku-buku yang lain lebih pada tu lah, tapi minimum 30 unta gajah. Sangat banyak. Pertempuran hari pertama tak boleh tembus, hari kedua tak boleh tembus sebab gajah tuan-tuan kan. Pening jugalah. Sampai hari yang keberapa saya tak ingat, Qaq bin Amru bagi tahu dekat Sa'd bin Abi Waqqas, boleh tak saya nak cadang satu benda? Maka silakan. Maka kata Qaq, kita cuba spray, kita cat kita punya kuda dengan unta kita, bagi pelik sikit, kita buat airbrush sikit macam tu ya. Ini dalam sejarah disebutkan. Maka kenapa kata Qaq ini sebagai psikologi? Sebab sekarang ni senjata mereka adalah gajah mereka, kita lebih gajah mereka takut. Maka diwarnakan kuda Islam dengan unta Islam dengan warna yang menggerunkan. Saya tak tahu macam mana, tapi dia sebut dalam kitab-kitab sejarah begitulah. Tak tahulah buh tatu, saya tak tahulah macam mana kan. Jadi bagi gerun, bagi muka kuda, tapi mungkin tatu rimau ke, mungkin dia bagi mata merah kan, diwarnakan. Alhamdulillah, diwarnakan unta dan kuda Islam itu. Dan bila berlaku pertempuran, memang gajah bertempiaran lari. Gajah jadi macam anxiety juga kan. Pening, pusing, patah-patah balik, pijak habis, tentera dah takut. Tengok, gajah pun jadi heran, datang apa ni kan, pelak-pelak macam ni punya warna ni kan, lari habis. Dan kita menang pertempuran Qadasiyah tersebut. Namun dalam peperangan tersebut ni, saya bagi ringkas tuan-tuan, dia benar panjang lagi cerita peperangan Parsi ni. Dalam peperangan tersebut, most of the times Panglima nombor 1 Sa'd bin Abi Waqqas tak join perang. Sebab dia sakit. Memang dia sakit. Duduk bila peringkat awal perang, dia dah tawan istana lama. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas duduk di istana tu. Bukan istana mewah pun, istana lama ya. Bila dah menang perang, beberapa orang yang di bawah ni mula menyebarkan cerita buruk. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, kita penat-penat perang, dia sorok dengan bini dia dulu. Sebut macam tu. Sebab tak selesai memang bini dia ikut perang tersebut. Zaman tu dah ada bulu-bulu jahat ni. Okey. Sahabat tak ramai tuan-tuan. Sahabat yang join perang tu 70 orang ya. Selebihnya banyak anak-anak sahabat dan orang-orang Islam baru ni. Okey. Maka bila sebut macam tu, Sa'd bin Abi Waqqas dengar cerita tu sampai kat telinga dia. Buah mulut orang yang mengatakan dia pemimpin tak turun badan. Maka dia angkat masa perhimpunan tu, sebut dalam Bidayah Nihayah, perhimpunan berbaris ramai-ramai ni,
hari merayakan kemenangan tu, maka dia sebutlah, dia kata demi Allah aku sakit. Dan sebenarnya tentera pun tahu, dan dia pun tengok Sa'ad bin Abi Waqqas berkali-kali pengsan masa peperangan pertama tu. Bukan dia pun tak tahu, tapi saja nak bagi kontroversi. Sebab benda yang kontroversi mudah dijual. Kontroversi menaikkan seseorang. Tuan-tuan, apa-apa pun kita nak naik sekarang, kita kena buat kontroversi dulu, kena buat salah dulu, kena buat benda yang viral dulu. Maka nanti kita akan cover dengan beberapa benda yang baik. Kita buat satu lagu 500,000 lah, kita akan, orang akan puji kita, orang akan lupa kesilapan kita. Tapi dia tak ada silap apalah, saya bagi contoh lah kan. Orang akan lupa kesilapan kita dan orang akan bercakap benda yang ni. Sebab zaman sekarang ni zaman begitu, zaman dia kena silap dulu. Bukanlah silap, kena viral dulu. Takut lah tuan-tuan. Na'udzubillah, saya tak mau. Tak viral pun tak payah, cukup dekat ni sudah kan. Tak boleh hadapi benda tu. Okay. Semua orang bercakap tentang kita, akhirnya kita akan glamour dan orang akan lupakan kesilapan kita. Tapi kita nak harung benda tu dulu. Kalau saya tak sanggup kan? Tak sanggup. Tapi kalau orang bisnes dia sanggup lah, dia boleh buat apa saja kan. Lagi orang kutuk lagi dia suka. Okay. Sebab bila kita tengok video yang baik, kalau kita nak puji, kita tak terasa nak komen. Tapi bila kita tengok video yang buruk, yang kita marah, kita akan komen. Dia tak? Itu psikologi kita. Kita rasa macam nak komen. Dia pun nak yang tu lah. Bila kita komen, dia akan naik kat newsfeed orang kan. Baik. Apa tadi ni? Jadi cerita sampai berapa kalau puji tak syok Jadi kita kutuk. Bila kutuk jadi meriah. Maka masa tu juga, ini kasih riwayat cerita ni kata masa tu juga Sa'ad bin Waqqas angkat tangan doa. Ada dua cerita kedahsyatan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu dengan satu makcik tua tu kan, yang dengan yang pasal babu tanah tu. Yang kedua dengan orang ni. Sa'ad bin Waqqas kata, ya Allah, aku bersaksi atau kama qala lah, saya tak ingat secara tepat. Tapi dalam Bidayah wa Nihayah, Sa'ad bin Waqqas kata kalau orang itu benar kan, binasakan aku lah sebab aku menipu. Tapi kalau aku benar dan dia sengaja fitnah aku dalam keadaan dia tahu, maka binasakan lisan dia. Masa tu juga Ibn Katsir sebut, riwayat nukilkan cerita ni, masa tu juga out of nowhere mai satu arrow, nak dari mana-mana tak tahu, masuk terus ke celah-celah baris satu, panah lidah dia. Panah lidah dia terus tembus ke tenggorok tepi ni. Tak mati, tak selesai, tak mati. Tapi betul-betul sebab Sa'ad bin Waqqas kata celaka akan lisan dia kan. Tepat, tak, dia mana-mana tak tahu anak panah tu. Macam gambar apa? Yang anak panah main tak tahu separuh entah. Filem apa of Galaxy? Guardian of Galaxy kan, ada seorang yang kepala dia tu kan, dia ada anak panah yang dia besi pun terbang sendiri macam tu. Ni pun baca sirah kot no. Terbang. Serta sikit lain tuan, saya baru ni dapat offer daripada tim Kokom lah untuk buat drama 8 episod dengan view. Dan saya tanya lah, macam mana kan view ni okey tak okey? Dia kata view ni okey, pasal dia private, so dia tak ketat macam TV lain. Dia longgar, maksudnya longgar di sudut, nak merapu pun boleh merapu. Tuan tengoklah keluarga Bahadon, Black tu kan, nak seksi pun boleh, nak mencarut pun boleh, ataupun dakwah yang betul-betul tak ada limit lah. Maksudnya kita nak cakap, nak maki terus ke apa pun boleh juga. Dia ada pro and con. Cuma point dia adalah bila orang-orang sini banyak mengisi yang kat arah itu, nampak macam view ni teruk kan. Jadi sebab tu hasrat yang baik, memang view offer dia 8 episode. Jadi dia contact saya, kami dah mesyuarat dari tu untuk kita buat pula versi Islam. Dan dia okey, at least dia macam, sebab sebelum ni bila saya buat dalam TV-TV yang rasmi ni, dia ada tapis juga. Lepas benda tu benda dakwah, tapi tak boleh pijau sangat. Dia rasa tak puas. Tapi dengan view ni boleh. Jadi saya suggest satu gambar. Saya dah propose satu abang kata tuan no. Satu drama lah. Saya nak tajuk Antichrist, pasal Dajjal lah. Tapi saya tak tahu sejauh mana benda tu boleh pi. Buat pasal orang biasa, kita tak sebut kata dia Dajjal tu. Saya nak buat macam dia lawan kepada cerita Mesiah tu. Tapi dalam setting Malaysia lah. Tentu doakan lah. Kalau saya doakan kan, kalau jadi memang saya puas hati semua. Saya Kokom tanya, ustaz nak mengarah ke tak mau? Saya mengarah tak boleh, saya kerja. Tapi saya boleh lah turun set nak tengok-tengok kan. Sebab saya nak bayang lah benda tu. Saya nak gambarkan Dajjal, dia bukan Dajjal dalam gambar tu, tapi kita gambarkan macam bila dia main, dia tak buat jahat. Tapi contoh dia bagi rezeki kat orang kan. Dalam hadis kita Dajjal bila main orang ikut dia, orang tu kaya kan. Kita tak boleh buat dia tu bagi duit kan.
Sebab macam orang tu bagi gadget. Okey, boleh main online. Boleh buat duit dengan online. Okey, streaming lah sampai 12 jam sehari. Saya buat macam tu kan. Oh, saya tahu tuan ni. Spoiler ni. Kan? Dia boleh main. Kita bagi halus lah. Dan saya buat sepanjang drama tu, 8 episod tu, lelaki ni, saya tak, nama dia saya rahsiakan lah. Dia sentiasa bawa aimor kat dalam poket dia. Aimor. Jadi saat-saat dia titik, saat-saat dia titik. Itu cukup. Kita tak payah buat mata satu, tak payah buat tak tahu kan. Tapi kita akan ambil intisari hadis. Ada hadis sebut mata dajjal macam anggur di atas air kan. Nanti ada satu hero tu, pegawai polis, dia adalah dia buat, kita macam buat benda tu secara halus. Tak payah habaq kat orang. Contoh macam bila dalam bilik surah siasat, dia letak ayam, dia letak anggur macam tu ya. Kita tak payah habaq. Orang yang dia mengaji kuliah dia akan tahu ini adalah hadis ni. Itu cukup kan. Kita bagi mesej-mesej hadis ikut drama. Saya cuma nak bagi tahu dekat tuan-tuan, dekat filem, dekat drama ni, kalau Dajjal keluar dalam era sekarang ataupun Nabi Isa ataupun Imam Mahdi, dalam setting yang sekarang ini, kita tak boleh bayangkan macam kita duk bayang keluar zaman pendekar. Dia mesti akan contoh macam Dajjal. Dia keluar, katalah dia keluar 2021. Dia nak promote diri dia macam mana? Takkan dia nak mencerah macam pakai tongkolo, motor satu, berosak-osak. Siapa nak ikut dia? Mesti The Rock akan tangkap dia dulu kan. Agent Hawk akan tangkap dia, main play-play kan. Mungkin dia akan main dengan cara, sebab Dajjal ni manusia dan dia memang dah ada dah. Dia cuma tak keluar lagi. Hadis Tamim Ad-Dari kan jumpa dia ada, bermaksud dia dah ada. Ya? Ada orang viral bayi Dajjal. Tak betul sebab Dajjal dah ada dah. Cuma dia tak zahir lagi ya. Okey. Baik. Jadi mungkin adakah bila Dajjal keluar dia akan buat Facebook ads kan untuk nak promote dakwah dia. Tak tahulah, maksudnya dia nak rentah setiap negeri ni. Macam mana dia nak berhadapan dengan immigration, dengan pasport. Saya cuba gambarkan suasana yang macam tu. Tapi saya tak sebut orang tu Dajjal. Tapi saya bagi penonton teka-teki sendiri. Kan? Dia cuba main dengan sentimen dia. Kan? Polis akan tangkap dia juga. Tapi iyalah dia bagilah ayat-ayat yang gari ni aku penjara ni adalah rumah aku. Macam tu lah saya bagi. Tuan-tuan doa lah bagi jadikanlah jadi seronok kan. Sebab sebelum ni kalau stesen TV biasa kita tak boleh pergi sampai tengah tu. Kan? Kalau stesen TV independen ni mungkin sikit lah. No, 8-18 setelah jawab sikit. Selama sikit je lah. Hari tu saya dah hantar satu proposal. Cuma bila saya kata kat tim Kokom ni tarik balik lah. Sebab macam klise cerita pasal cinta sikit kan. Saya rasa macam tak seronok lah nanti nama saya jadi cerita cinta lah kan. Dia macam cerita Nur, tapi saya buat terkalih. Bagi perempuan tu yang jadi baik, lelaki tu yang jadi orang biasa. Saya nak mengangkat Tok Siok Langan Makmur. Tok Siok dengan Imam Muda. Perempuan ni nama Hafsah. Jadi dia nak pilih Tok Siok tu. Keluarga ni keluarga orang ustaz. Jadi dalam tu saya bagi macam-macam lah. Maksudnya macam bapak dia ni ustaz. Bapak dia kata dekat dia, perempuan ni Hafsah ni kata, semua perempuan, semua wanita mahukan imam, tapi kenapa engkau mahukan makmum? Tu tagline dia lah kan. Tapi saya dah hantar, kita tarik balik lah. Saya tak seronok pula. So anti-Christ yang lagi syok kan. Saya nak bayang saya nak buat bagi jadi gempok sikit pasal view kan. Tuan-tuan Allah tuan. Saya idamkan juga bila saya mati adalah saya tinggal sesuatu yang orang boleh ingat kan. Sambung boleh. Saya sambung sampai habis. Muka surat ni tuan-tuan boleh lah. 80. Okey, jadi 636 pada sia. Lepas tu tuan-tuan, Yazdajid mati antara sempadan Parsi nak pergi ke China. Sebab tu saya kata mereka dah establish hubungan dengan China dah. Dinasti Tang sebelumnya. Zaman lepas tu anak dia ganti Feroz ketiga. Okey, lepas tu Feroz ketiga mati di China dalam tahun 670-an. Okey, 670 kat sini. Cerita yang menarik adalah masa dia mati, dia wasiatkan agar dia tak ada royal, tak ada pengkebumian diraja. Dia ditanam biasa saja, tetapi Maharaja Gongzo masa tu, Maharaja dinasti Tang, nak menghargai kawan dia. Sebab dinasti Tang masa ni banyak ambil karya, banyak ambil idea daripada Parsi. Maka dia perintahkan kuda seekor kuda untuk tawaf kubur Feroz ketiga ni sebanyak 30 kali. Itu dia sebut dalam sejarah dunia. Okay. Kemudian dia mati di sana lah. Maksudnya
Mereka banyak ke arah China dah, dinasti Tang masa tu. Tetapi Saki-Baki ataupun Marhain Parsi itu penuh Islam. Dan mereka lah yang mengangkat Islam. Saya sebut dalam page saya sebelum ni, tuan-tuan baca dah. Yang Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah, dia masuk Masjidil Haram. Dia pun duduk di Damsyik. Tapi satu ketika dia nak pergi buat haji, dia pergi Mekah, kemudian musim-musim tak apa nak ramai lagi, dia pergi masuk Masjidil Haram. Kan saya cerita rakan yang tu kan. Imam Rahmur Muzi sebut dalam kitab dia Muhaddisul Fasil Bain Ar-Rawi wal Wa'i. Khalifah ni dia main, dia tengok ramai banyak usrah. Maka dia kata kepada pegawai dia tu, usrah siapa? Dia sebut seorang-seorang nama. Satu-satu Makhul, apa semua tu kan sebut satu-satu nama. Semua itu adalah orang Parsi. Tutup rumah tu. Maka terus dia balik ke istana dia panggil semua bumi putera lah. Melayu lah senang abang. Di Mekah orang Arab lah, Quraisy lah. Tapi maksud majoriti. Dia panggil semua main berimpun di Dewan Melayu ni, Dewan Quraisy ni, dia marah. Dia kata Allah telah muliakan kamu dengan adanya kiblat di sini dan Nabi dalam kalangan kamu. Kita sekali lah, sebab Abdul Malik bin Marwan ni dia orang Madinah. Okay? Jadi tiba-tiba kamu nak menjahanamkan kemuliaan ini. Kamu biarkan orang Parsi mengguling, sedang belajar dan akan meninggalkan kamu. Bangkit seorang lelaki mengatakan qadar Allah, ini takdir Allah. Maka dia maki, dia kata takdir Allah apa? Sedang kamu duduk lena di rumah, mereka sedang penuh di masjid belajar. Mereka sedang mengaji ilmu belajar, sedangkan mereka dulu kita perang dengan mereka, kita ambil mereka, mak bapak mereka main sebagai hamba. Tuan, dia beri korang. Nenek moyang mereka main ke negara kita ni sebagai pekerja-pekerja ya, hamba-hamba kita. Tapi anak dia study sampai jadi tok guru dan dihormati sampai kita memerlukan mereka. Mereka membentuk komuniti yang besar dan mereka boleh berniaga sesama mereka. Mereka boleh ada union mereka, belajar sama mereka, silibus mereka sendiri, dan akhirnya kamu akan ditenggelamkan. Tuan-tuan, berlaku dah sekarang kan? Berlaku dah sekarang ni. Ya, sekarang di sana pun berlaku, di sini pun begitu lah. Maksudnya minoriti ini, bukan saja kita Melayu lemah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di negara barat, saya tak pernah pergi. Tapi Abang Faizul semua biasa duduk kan. Tuan-tuan akan nampak Melayu hebat di sana sebab dia minoriti. Sebab tu saya kata minoriti ni dia lain. Saya masa dulu saya bawa rumah orang Indonesia, tukang bawa rumah saya memang rajin, bagus semua kan. Bila saya tanya sembang ada kan, dia kata tak begitu dah, kami dekat negara kami pun malas teruk lah. Bila main sini kami kena usaha lebih. Kan? Jepun saya tak tahu, saya tak pernah pergi kan. Ada kawan saya belajar di Jepun, dia kata Jepun bukan semua baik, ada orang mampu. Saya tak tahu, saya tak pernah pergi. Tak tahu, saya tak tahu ni kata. Tapi maknanya saya istilahkan sebagai penipuan majoriti. Bila kita dah ramai, kita selesa, kita ada, dia panggil apa tu, affirmative action kan, sistem kuota tu. Jadi kita selesa. Mungkinlah sebab tu terjadi sangat relax. Tapi bukan Melayu teruk lah. Melayu di London, Melayu di Holland, Melayu di tempat lain hebat. Saya teringat cerita Drogba Ronnie yang Zizan dengan Johan tu kan, di England tu, yang dia pergi menjaga sate Tok Din kan. Maksudnya dia ada histori sate di situ. Hebat lah dia kan. Di sana hebat-hebat. Maksudnya bukan cerita-cerita bangsa ni dah. Cerita bila kita jadi minoriti, kita cepat risau. Sebab tuan-tuan, orang Cina di China pun teruk lah. Saya belajar bahasa Mandarin, saya punya lausa, guru saya, dia kata kami tak suka orang Cina di China, dia kata kotor, dia kata dengan malas, dia kata, saya tak tahu lah kan. Mungkinlah sebab dia pun majoriti, dia pun jadi macam tu kan. Tapi di Malaysia mungkin dia pun jadi rajin sikit. Tapi bagi saya, majoriti adalah nikmat. Apa yang kita nak, kita dapat kelebihan kepada kita. Tetapi itulah nikmat, kita jadi lapang. Dan Nabi dah sebut dalam hadis kan, nikmat yang menipu ada dua, sehat dan lapang. Lapang yang buat kita selesa lebih. Nah, kita tak jadi risau. Baik, seminit saya pinjam. Okey, saya nak publish muka surat ni je. Okey, kemudian kita sambung. Pemujaan terhadap raja adalah ciri khas masyarakat yang hidup pada zaman jahiliah, puja raja. Di Cina, setiap raja disebut pangeran putera langit. Mereka menganggap bahawa langit itu lelaki sedangkan bumi itu wanita. Ni Cina kuno nah. Cina kuno. Dia percaya langit adalah lelaki, bumi adalah wanita. Bila berlaku persetubuhan, yang keluar jadi anak langit dan bumi itu adalah raja. Okey. Pelik, berepek lah. Mereka menganggap bahawa langit itu lelaki dan sedangkan bumi itu wanita. Keduanya dapat melahirkan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Kaisar Qatar dianggap hasil perkahwinan antara langit dan bumi. Ini terjemah kaisar, bukan kaisar, maharaja.
Sebab kalau kita faham dalam istilah kita, Kaisar ni dia merujuk kepada Raja Rom, Caesar kan. Tapi dia terjemah kata Kaisar, bukan Kaisar lah, Maharaja lah. Baik. Biasanya seorang Maharaja dianggap sebagai bapa dari seluruh rakyatnya. Ia berhak untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya. Rakyat Cina mengatakan Kaisar kata satu, engkau adalah ayah dan ibu rakyat. Ketika Kaisar Li Yan meninggal dunia, seluruh rakyat Cina ikut berduka cita. Li Yan ni saya cari semalam, tak jumpa. Cuma saya jumpa satu disebut Li Yan, Y-U-N. Yang tu adalah legenda dia. Kemungkinankah yang sama ataupun yang lain saya tak pasti. Tapi Li Yan itu memang legenda dia dahsyat lah. Orang percaya kata dia anak Tuhan yang diutuskan untuk memerintah Cina dan sebagainya. Orang cium keranda dia bila dia mati. Mungkin orang yang sama lah. Sebab dalam ni dia eja Li Yan, Y-A-N. Okay. Ketika Li Yan meninggal dunia, seluruh rakyat Cina berduka cita. Seluruh rakyatnya menunjukkan rasa duka citanya sampai ada yang melukai mukanya dengan jarum. Sebahagian ada yang menggunting rambutnya. Bahkan sebahagian yang lain ada pula yang memupulkan telinganya pada keranda jenazah. Mengagungkan tanah asal dan keturunan yang merupakan ciri khas orang-orang yang hidup pada zaman jahiliyah. Maksudnya zaman tu orang puja pemimpin lah. Puja pemimpin. Dalam Islam pun ada konsep taat pemimpin, walau ada kan. Tetapi dia ada limitasi dia juga lah. Dia ada limitasi dia, tentulah. Sebab dalil Sayyidina Umar sendiri pernah diugut. Seorang wanita bangkit kata kat Sayyidina Umar kan, perintah dengan adil. Kalau tak adil, pedang dia akan ajak kamu. Perempuan berani kata. Sedangkan Sayyidina Umar tegas. Tetapi mereka hormat Sayyidina Umar sebagai pemimpin. Maksudnya kita hormat. Bila kita tak boleh kita lawan pemimpin tu sampai tahap kita terlupa tempat. Contoh dalam majlis rasmi, kita memang orang yang bekerja, dia memang bos kita. Kita berbeza dengan dia macam mana pun, dia datang sebagai pemimpin, kita kena hormat dia lah. Kena hormat dia lah. Itu yang dikatakan adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Macam seorang anak raja, pada posisi dia, kita kena hormat dia sebagai anak raja, hormatlah kan. Tapi bila dia beraksi sebagai seorang pengurus bola sepak, at that moment kita bolehlah argue dengan dia sebab ketika itu dia pengurus bola sepak. Tapi ketika dia sebagai seorang anak raja, kita kena hormat dia sebagai raja. Bagi saya lah. Bagi saya, kalau kita berbeza pendapat dengan dia dalam urusan ini, saya rasa okey sebab dia pun okey. Tapi dalam urusan pemerintahan, perlembagaan, tak boleh kita kena hormat dia sebagai dia keturunan dia raja, kena hormat jugalah kan. Kita tak menyembah mereka tapi hormat. Tapi when it's come to football, yes, kita boleh argue sebab dia at that time dia manager. Kan? Bagi saya macam tu. Kalau kita boleh faham perbezaan itu, insya-Allah lah harmoni lah. Macam di kuliah, mungkin saya lebih sikit kan. Tapi bila saya pergi di tempat lain, contoh pergi di SUK, kena hormat Abang Faizul lebih sikit kan. Pergi di hospital jumpa doktor, hormat doktor lebih sikit kan. PTM macam tu lah. Ada ruang dia lah kan. Masuk track lomba kita, Abang Jack lebih sikit. Kita kena hormat, kita kena hormat posisi orang lah. Bila berlaku begitu, insya-Allah harmoni kehidupan ini. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah lega lah, tak pingsan. Takut jatuh ni. Anda doakan saya tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah kita sambung bulan depan. Bulan depan saya kita pergi kepada fasal 3. Saya teringat kita mau nak kata tak ada orang TV. Hilang ke? Allah. Insya-Allah. Kena buat hudud dah kat Seberang Jaya ni. Saya teringat saya nak hantar kat doktor link video tu yang tentera Parsi lari tu kan. Ke depan kalau saya ada link video, tapi orang putih tak apa, tuan-tuan faham kan. Kita tengok video tu, grafik dia, ni kita cerita seronok. Bulan depan kita nak masuk fasal ketiga, menarik sikit sebab Qasas 91. Dia dah cerita pasal bila Islam dah bertapak di hati orang jahiliah, apa jadi. Tu seronok, memang seronok sebab dia buat cerita contoh-contoh, cerita Ma'is, cerita Amru bin Jamu. Yang tuan-tuan jangan tinggal lah. Cerita kusir tak tinggal. Mudah-mudahan lah kita istiqamah, insya-Allah. Ya Allah Ta'ala. Lepas ni ramai sikit tau sebab saya nak berhenti dah. Di Sutra Prima saya nak stop, Pojai saya nak stop. Saya nak kurangkan, jadi saya nak beritahu kalau main sini lah, nak main dengan saya kan. Saya makna siap lah. Sini saya tak stop lah. Allah Ta'ala. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa fidal muslimin wa lamal malaikatil muqarrabin
واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وترفقنا ممن تفرقا معصوما ولا تجعل لا فينا ولا معنا ولا تبعونا شيئا ولا مقبولا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.